kepulangan rakyat Malaysia dari Sudan. Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri main peranan penting. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Mohan Chinasami, Berita Tengah Malam. Musibah kebakaran rumah pusaka berusia lebih 80 tahun yang menimpa sebuah keluarga di Kampung Tanjung Gadong mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi setiausaha politiknya, Datuk Seri Samsul Iskandar Maakin menyampaikan bantuan kewangan kepada keluarga berkenaan. Bagi pihak Perdana Menteri, saya sekali lagi merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Hafiz. Dan tentunya ini merupakan ujian yang berat, tapi insya-Allah kita beri jaminan. Saya sendiri pun tadi telah bercakap dengan sendirinya Yang Amat Menteri Besar Negeri Sembilan untuk juga membantu bagi pihak kerajaan negeri pula bagi meringankan beban keluarga ini, apatah lagi dikala rakyat menyambut hari raya, kita diuji, keluarga ini diuji dengan ujian yang sangat berat. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan tinjauan di rumah mangsa kebakaran di Rembau. Turut menyampaikan sumbangan, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan menerusi setiausaha politiknya Datuk Tun Zalani Mak Darus. Bantuan diserahkan kepada keluarga Abdul Rahman Ceteh, 73 tahun, yang diwakili anaknya Muhammad Al-Hafiz. Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT dengan kehadiran daripada Datuk Seri Syamsul dan juga setiausaha politik Menteri Pertahanan yang hadir pada hari ini. Kami menganggap sangat berterima kasih terutama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas kesudian yang meluangkan masa untuk bersama-sama pada petang inilah dan membantu rakyat orang seperti kami yang dalam apabila bencana tidak mengira apa sahaja yang berlaku pada ketikanya. Turut hadir menyampaikan bantuan setiausaha politik Menteri Besar Negeri Sembilan Nur Azman Muhammad. Bina rumah baru dan baik pulih rumah uzur di Kedah. Itu fokus Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW supaya rakyat dapat hidup selesa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata beberapa kawasan penempatan yang mempunyai rumah uzur telah dikenal pasti. Pada keseluruhannya untuk negeri Kedah kita mempunyai peruntukan yang telah dikhususkan. Namun kita akan melakukan penyesuaian dan penambahan setelah kita mendapat senarai muktamad daripada Kedah sendiri dan juga daripada pengarah KKDW Wilayah Utara untuk saya mengarahkan bahagian pembangunan bagi melakukan pembaik pulihan dan juga pembinaan semula dalam sesegera yang mungkin. Tumpuan juga diberikan terhadap daerah Baling yang kerap dilanda banjir. 30 rakyat Malaysia yang berjaya diselamatkan dari Sudan dijangka tiba di tanah air petang esok. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata mereka terdiri daripada kaki tangan, Kementerian Luar, pekerja Petronas dan pelajar. Dan insya-Allah dengan usaha bersama yang ditunjukkan ini, rakyat Malaysia akan bertolak nanti. Kita jangkakan mereka akan tiba pada hari Jumaat besok. Jangkaan ketibaan mereka kalau sekiranya segala persiapan dibuat, maka jangkaan ketibaan mereka ialah sekitar pukul 4 petang. Datuk Seri Zamri turut maklumkan operasi kedutaan Malaysia di Sudan digantung sementara. Segala urusan berkaitan negara berkenaan akan diselia Kedutaan Besar Malaysia di Kahirah. Usaha membawa keluar rakyat Malaysia pasti lebih sukar sekiranya tiada pembabitkan yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sendiri telah menghubungi Presiden Emiriah Arab Bersatu UAE untuk membantu operasi tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri menghubungi kepimpinan Sudan bagi mendapatkan laluan keselamatan sewaktu perjalanan sejauh 1,233 km dari Khartoum ke Pelabuhan Sudan. Bagi pihak kerajaan dan juga Wisma Putra khususnya ingin menjunjung kasih kepada
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang amat prihatin dan berusaha dalam memastikan keselamatan rakyat Malaysia di Sudan sentiasa berada dalam keadaan yang baik, dan Baginda Tuanku sentiasa mengikuti setiap waktu untuk memastikan supaya proses yang dilakukan ini berjalan dengan baik, dan Baginda juga turut membuat beberapa panggilan untuk memastikan proses ini dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Dan demikian juga saya ingin maklumkan tentang penlibatan langsung oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang turut bersama-sama mengikuti dan juga berusaha menghubungi pihak-pihak tertentu di Sudan. Pendekatan kerjasama dengan negara berpengaruh seperti Arab Saudi menangani konflik Sudan adalah langkah yang bijak. Ia terutama bagi membantu melancarkan proses evakuasi rakyat Malaysia yang menetap dan bekerja di negara bergolak itu. Apa yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia adalah untuk menentukan keselamatan rakyat Malaysia yang berada di Sudan. Itu pertamanya kerana kekangan yang kita miliki. Kita tak ada pangkalan tentera yang berdekatan. Amerika Syarikat ada di Djibouti umpamanya. The Kingdom, mereka boleh dikatakan mengerahkan anggota tentera mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh Malaysia sebagai negara kecil bekerjasama dengan negara-negara lain, terutama sekali Arab Saudi yang mempunyai kepentingan ataupun pengaruh di Sudan. Pemakaian pelitup muka di sekolah tidak akan diwajibkan, namun Kementerian Kesihatan KKM menggalakkan pemakaiannya. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata, KKM sememangnya mengesyorkan pemakaian pelitup muka semasa di sekolah. Kita tidak memikirkan untuk mewajibkan, tetapi kita menggalakkan. Tetapi apapun saya akan berbincang dengan YB Fadlina untuk melihat daripada garis panduan yang mungkin kita akan berikan kepada ibu bapa dan kanak-kanak di sekolah. Jelas Dr. Zaliha, KKM sentiasa memantau situasi penularan COVID-19 di negara ini. Beliau turut menegaskan walaupun terdapat peningkatan kes, penularannya masih terkawal. Garis panduan berhubung SOP membabitkan pelajar di sekolah akan dikeluarkan sebelum sesi persekolahan bermula 2 Mei ini. Jalinkan uhuah, raikan kesatuan di Syawal yang mulia. Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri buat julung-julung kali diadakan di negeri Kedah, iaitu pada hari Sabtu 29 April 2023 bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang di Hotel Raya Alostar, Kedah. Orang ramai dijemput hadir dan perkhidmatan bas disediakan. Baik, penganjuran Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani di Kedah menunjukkan hubungan baik kerajaan negeri dan persekutuan. Juga penghormatan kepada rakyat negeri itu meskipun ditadbir oleh pembangkang. Menurut Pengerusi Bersama Gabungan Parti Perpaduan Negeri Kedah, Datuk Mahfuz Omar, Majlis Rumah Terbuka di negeri itu dijangka menerima sambutan luar biasa. Tak timbul soal pembaziran bagi saya. Sebabnya begini, kalau Yang Amat Berhormat buat di seri perdana, kalau rakyat Kedah nak pergi, itu rakyat Kedah akan menanggung kos yang lebih besar. Tapi sekarang ni, jemaah menteri yang hanya mengeluarkan kos untuk mereka datang ke Kedah, jumlah yang menanggung kos itu terlalu kecil berbanding dengan seluruh rakyat Kedah nak pergi beraya dengan Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri datang ke muka pintu rumah kita. Datuk Mahfuz bercakap kepada RTM selepas menjadi tetamu di konti radio Kedah FM. Sementara itu, Adun Pengkalan Kundur, Datuk Dr. Ismail Saleh menzahirkan penghargaan kerana Kedah dipilih untuk sambutan berkenaan selain mengalu-alukan kehadiran semua rakyat bagi memeriahkan lagi majlis berkenaan. Daripada
kita merayakan hari kemenangan kita, tetapi juga insya-Allah kita dapat berjumpa bukan sahaja Perdana Menteri, bukan sahaja Timbalan Perdana Menteri, tetapi sebahagian besar daripada pimpinan kerajaan yang ada sekarang ini. Di samping kita beramah mesra, saya kira ini adalah peluang yang terbaik kepada rakyat untuk berjumpa dengan pimpinan utama mereka. Seramai 25,000 orang dijangka hadir memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri di Kedah yang dijadual pada 29 April ini. Selain pelbagai aktiviti menarik disediakan, Majlis Rumah Terbuka luar dari Putrajaya itu memberi peluang kepada Perdana Menteri menyantuni rakyat Kedah secara menyeluruh. Inilah dia peluang kepada rakyat jelata untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kalau mengikut kepada agenda kita ataupun atur cara kita, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menyantuni rakyat jelata yang hadir semasa program ini. Dan dalam majlis ini juga kita mengharapkan supaya rakyat dapat memahami sepenuhnya konsep Malaysia Madani. 14 kategori juadah disediakan dalam majlis yang akan berlangsung di Hotel Raya Alustar dari pukul 10 pagi hingga 2 petang itu. Majlis tersebut juga memanfaatkan peniaga tempatan apabila mereka dilibatkan dalam penyediaan juadah. Usaha itu bagi mempromosi makanan tradisional sekaligus memperkasa perusahaan kecil dan sederhana PKS. Apabila kita sebut sambutan ataupun rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri, sudah tentunya kita akan menyediakan juadah-juadah tertentu dan inilah kita akan libatkan pengusaha-pengusaha tempatan yang berada di sekitar negeri Kedah untuk sama-sama bersama dengan kerajaan menjayakan program ini. Satu jawatankuasa ditubuhkan untuk memantau dan menjaga kualiti makanan agar bersih dan selamat. Rumah terbuka ni sepertinya acara yang saya sangat tunggu-tunggukan. Makan free kan, siapa tak suka kan. So memang saya excited sangat dan insyaAllah saya akan pergi. Rasanya akan pergi sebab adalah cakap dengan keluarga, mereka pun berminat. I risau nanti tak ada parking, jadi I akan cari satu tempat parking, nanti naik bas. Okay. Saya suka ketupat, kari rendang. Macam tu. I tak pergi dengan family actually. I pergi dengan kawan-kawan form 6 saya yang duduk Guak Cempedak. So kami 20 orang mai sini lah. Nak ambil 3 kereta mai sini kat Lostak lah. Kalau dekat sini lah, kita cakap contohlah paling sedap orang nak laksa, nasi lemak, lagi mi kari, macam tu. Ya, betul, sama. Kuih muih selalu mesti ada, kena ada lah. Macam kuih-kuih tradisional, kuih pelita, tepung pelita. So far kami belum tahu lagi lah. Nanti kami akan plan untuk pakai macam pakaian tradisional ataupun baju kebaya, baju kurung. Ataupun baju Kedah. Betul? Pameran Antarabangsa Maritim dan Aeroangkasa 2023, 5/2023. 13 kapal tentera laut negara asing telah mengesahkan penyertaan dalam pameran berkenaan. Panglima TLDM Laksamana Datuk Abdul Rahman Ayub berkata pihaknya masih menunggu pengesahan dari 2 negara lain untuk terlibat dalam pameran yang dijadual berlangsung pada 23 hingga 27 Mei depan. Ada lagi 2 lagi yang belum mengesahkan, masih ada masa lagi. Kita mengharapkan baki 2 kapal ini akan dapat turut serta menjadikan ia 15 secara keseluruhannya kapal-kapal daripada tentera laut asing lah. Beliau ditemui pada sidang media sempena istiadat perbarisan sambutan ulang tahun TLDM ke-89 di Padang Kawat KD Pelanduk, Pangkalan TLDM Lumot. Pameran 5 2023 bertemakan titik perhubungan perdagangan maritim dan aeroangkasa Asia dengan kali terakhir pameran 2 tahunan itu dianjurkan pada tahun 2019. Projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS dijangka dapat disambung semula 3 bulan selepas kontrak tambahan ke-6 projek itu dimuktamadkan. Kontrak yang sedang disediakan Kementerian Pertahanan itu akan melibatkan beberapa pindaan termasuk tempoh masa dan kos. Dan sekarang ini kita panggil proses penyediaan settlement agreement number 6 ya, yang sedang disediakan oleh Kementerian Pertahanan dan dijangka
akan dimuktamadkan segera dan akan ditandatangani sewaktu 5, ya. Sewaktu 5. Jadi sekiranya settlement agreement yang ke-6 ini dapat ditandatangani, dimuktamadkan, bermakna proses pembinaan akan dapat diteruskan dalam masa seberapa segeralah selepas perjanjian tersebut dimuktamadkan. Perjanjian tersebut diharap dapat disiapkan dan ditandatangani pada Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa Langkawi 2023. Terdahulu Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata projek LCS tetap akan diteruskan dan kapal pertama dijangka beroperasi pada 2026. Smart Lane atau pembukaan sementara lorong kecemasan di laluan-laluan tertentu yang kritikal di Lebuh Raya akan dibuat untuk menambah kapasiti lorong. Ia susulan jangkaan berlaku sekali lagi lonjakan trafik pada hujung minggu ini berikutan berakhirnya cuti persekolahan dan cuti hari pekerja. Plus menerusi kenyataan memaklumkan pengguna Lebuh Raya dibenar memasuki dan memandu di laluan kecemasan yang ditetapkan sebelum diarah untuk masuk semula ke laluan utama Lebuh Raya bagi meneruskan perjalanan mereka. Bagaimanapun pengguna Lebuh Raya dilarang sama sekali menggunakan bahu jalan atau laluan kecemasan di lokasi-lokasi lain yang tiada laluan Smart Lane. Di wilayah selatan, 2 lorong kecemasan diaktifkan melibatkan antara persimpangan Production hingga persimpangan Seremban dan persimpangan Senai Utara hingga persimpangan Kulai. Selain 2 laluan tersebut, PLAS telah mengenal pasti lokasi lain bagi pengaktifan laluan Smart Lane iaitu laluan Gua Tempurung ke Gopeng arah utara, Slim River ke Sungai arah utara dan Rawang ke Sungai Buaya arah utara. Pengaktifannya bergantung kepada keadaan trafik semasa. 18 kes kemalangan maut rekodkan di Johor menerusi Op Selamat 20 pada minggu pertama Aidilfitri. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata jumlah itu meningkat 1 kes atau 5.88% berbanding tempoh sama pada Op Selamat sebelum ini. Bagaimanapun jumlah kemalangan dalam tempoh seminggu ini dicatat berkurang dengan 1,584 kes berbanding 1,603 kes tahun lalu. Ia turun 19 kes atau 1.19%. 2,910 saman dikeluarkan melibatkan pelbagai kesalahan dengan 132 individu ditahan. Pemantauan keselamatan di pesisiran pantai terus digerakkan Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Kuantan Pahang meskipun dalam musim perayaan. Ia laksanakan secara berjadual bagi memastikan keselamatan pengunjung lebih terjamin. Ikuti laporan yang disediakan oleh Atira Haswah. Bermula April, APM telah menetapkan pemantauan di pesisiran pantai dijalankan setiap hari. Di daerah Kuantan, pantai-pantai tumpuan seperti Teluk Cempedak, Pantai Batu Hitam dan Cerating, pasukan penyelamat pantai ditempatkan dengan kawalan operasi seawal pukul 10 pagi sehingga 7 petang. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuantan, Kapten PA Saiful Nizam Abdul Rahman, kawalan keselamatan dipuaskan dengan rondaan setiap jam dilakukan anggotanya. Jumlah petugas adalah sama ada musim perayaan ataupun pada hari-hari biasa, dan setiap jam petugas-petugas penyelamat pantai surf lifeguard ini akan membuat rondaan di kawasan yang ditetapkanlah untuk menasihati orang awam agar tidak mandi-manda sewaktu laut bergelora, dan petugas yang seorang lagi akan berada di stesen untuk memantau di keseluruhan kawasan. Di setiap pantai, stesen pemantauan diwujudkan bagi membolehkan tindak balas dilakukan dengan segera. Pusat Kawalan Operasi APM juga beroperasi 24 jam setiap hari bagi memberi respon awal sekiranya berlaku kes kecemasan. Baguslah ada, sebab nanti kalau orang tengah mandi tu ramai-ramai, kalau ada orang tu bolehlah, kalau orang lemas ke apa, dia boleh selamatkan. Lepas tu seronoklah bawa family apa semua mandi. Tempat pun nampak selamatlah. Bagi saya meniaga sini, bila ada kemalangan lemah ni, jadi bila ada
menjaga sini lah. Pertahanan wang apa lebih baik lah. Baguslah. Sebabnya dia boleh menjamin keselamatan pengunjung yang ada kat sini. Lagi satu, sekarang ni cuaca pun dah tak menentu, ombak pun orang kata tinggi, so memang seharusnya macam itulah. APM juga mengehadkan keluasan bagi aktiviti air di pantai-pantai tumpuan. Usaha yang dilakukan oleh Angkatan Pertahanan Awam APM dalam menggerakkan pemantauan secara berterusan ini wajar disambut baik oleh orang ramai, terutama bagi mereka yang mengunjungi pantai-pantai tumpuan ini dengan memberikan kerjasama, mendengar dan mematuhi arahan-arahan keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Ia sekaligus dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Ati Rasuah, RTM. Selamat Hari Raya. Biarlah bersyukur seadanya. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Sebuah rumah di Perlis rosak susulan angin kencang dan hujan lebat yang melanda antara jam 5.30 petang hingga 9.30 malam tadi. 11 kampung terjejas dikenal pasti di Arau dan Kanga. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPS), Muhammad Nazim Muhammad Nur memaklumkan pihaknya telah turun ke lokasi terlibat dan kini sedang menyelaras serta mengemaskini anggaran sebenar kerosakan berdasarkan laporan dan tinjauan ke setiap rumah terkesan. MAIPS turut menyeru penduduk terlibat yang belum membuat laporan polis agar segera berbuat demikian bagi memudahkan penyaluran bantuan. Terdahulu pada 23 April, 23 buah rumah di 15 kampung terkesan akibat ribut. Vokalis kumpulan ekspedisi Mail atau Said Ismail Said Ibrahim, 55 tahun, meninggal dunia di Hospital Muar pukul 9.30 malam tadi. Khabar duka berkenaan disahkan oleh anaknya, Sharifah Irfatasha, menerusi satu kiringan WhatsApp. Berita tersebut turut dikongsikan oleh Presiden Irama, Ayub Abdul Majid, menerusi akaun Facebook yang memetik pemberitahuan daripada pengurus kumpulan terbabit, Yazid. Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fazil, antara yang turut berduka cita dengan pemergian penyanyi berkenaan. Salam taziah kami ucapkan buat keluarga Allahyarham. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun ditemukan lemas selepas dipercayai terjatuh ke dalam sungai berhampiran loji air Sungai Limau, Kupang, Baling, Kedah. Ketua Polis Daerah Baling, Superintenden Samsudin Mahmad berkata, mangsa Muhammad Yusof Khairuddin dikatakan datang ke lokasi berkenaan kira-kira 11 pagi tadi untuk berkelah bersama keluarga. Mangsa dipercayai lemas disedut paip penyedut pasir. Mangsa berjaya ditemukan pada jam 4.50 petang, kira-kira 3 km dari lokasi disyaki terjatuh dan mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Baik saudara, sekiranya anda tidak layak meminjam daripada bank, pilihlah pinjaman kredit komuniti KPKT bukan Along. Banyak cara untuk redakan beban kewangan. Pinjaman daripada Ceti Haram bukan pilihan yang boleh dipertimbang. Kupasannya bersama Lilailah Kadir. Kerana terdesak, ada individu mendapatkan pinjaman wang tanpa mengira latar belakang pemberi pinjaman. Akhirnya terjerat dengan pelbagai skim penipuan kewangan. Penggunaan apps. Ini cukup bahaya. Saya nak semua orang dengar kerana ia melibatkan bahaya kepada pengguna. Dia contohnya orang nak minta pinjam, dia okey bagi pinjam, tapi dia gunakan kaedah kita punya yes tu untuk to akses kepada semua maklumat kita. Dia ambil maklumat, contohnya maklumat mengenai kawan-kawan kita, saudara kita. Justeru rancanglah pengurusan aliran tunai dan hutang, dapatkan nasihat kewangan.
kalau kata ada hutang dengan pihak bank lah, katalah hutang, anda boleh pergi berjumpa dengan bank untuk melakukan penstrukturan hutang. Bincang. Boleh dibincangkan, bank akan berbincang, dia akan mencari kaedah untuk memanjangkan tempoh yang lama. Berjumpa dengan macam-macam NGO akan boleh bantu anda untuk berjumpa dengan AKPK pun boleh. Dalam cabaran kenaikan kos sara hidup, pelbagai pihak disaran bantu ringankan beban rakyat. Badan Kebajikan, rumah ibadat dan koperasi boleh ambil cakna. Bakal peminjam pula jangan ambil jalan pintas dengan membuat pinjaman daripada syarikat tidak berlesen. Bila mereka tak punya lesen, mereka akan berjanji dengan interest, katalah interest 5%. Kemudian mereka akan tukar. Mereka akan tukar documentation. Mereka akan tipu kamu dan akan peras ugut kamu. Jadi elakkan, jangan terjerat dengan alung. Wujudkan skim yang bantuan yang sedikit ini. Mungkin melalui masjid. Contohnya melalui masjid, orang yang pinjam yang perlu sikit-sikit, okey, boleh buat pinjaman dekat masjid. Jadi dia pun jemaah, dia pun bolehlah datang masjid selalu sikit. Kita kena slowly look into the system dan buang mana yang tak betul. Kita kena sama-sama lah. Semua kena main peranan. Elakkan diri daripada terjebak risiko ancaman jenayah. Jangan hanya kerana mahu beraya lebih meriah, anda terjerat kerakusan lintah darat. Ambil tahu hak anda, jadilah individu yang bijak mengurus kewangan. Dilela Kadir, RTM. Tema sambutan Hari Pekerja tahun ini, Pekerja Pemangkin Wadah Malaysia Madani. Selari dengan peranan penting itu, pekerja disaran bertingkat kompetensi untuk kekal berdaya saing dalam sektor pekerjaan yang semakin mencabar. Pekerja di negara ini harus berusaha bersama-sama dengan kerajaan Madani dan terus berikhtiar melengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan terbaru dan meningkatkan kompetensi mereka. Usaha membantu rakyat mendapatkan pekerjaan juga diteruskan menerusi insentif kerjaya Madani 2023. Jumlah kemasukan pelancong Nepal ke negara ini dijangka pulih ke paras sebelum pandemik menjelang tahun 2024. Setiausaha Agong Kehormat Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA, Faiz Fadilah berkata, jangkaan itu berdasarkan peningkatan 40% pelancong negara tersebut bagi tempoh Ogos hingga Disember 2022. Kalau kita lihat pertumbuhan pelancong daripada Nepal ke Malaysia memang tambah tahun ke tahun. Tahun 2019 sendiri ada 20,000 dan kita tengok 6 bulan yang lepas pun dah 10,000, which is 50% daripada sebelum pandemik. So kalau saya projek tu ke depan, saya menjagakan tahun depan dia memang fully recover. Beliau berkata demikian pada program khas bersama Lembaga Pelancongan Nepal serta Pertubuhan Pengembaraan dan Pengusaha Pelancongan Nepal di Ibu Negara. Pada majlis sama, MATA dan Majlis Lembaga Pelancongan Nepal turut menyatakan komitmen untuk meningkatkan kerjasama bagi memajukan sektor pelancongan kedua-dua negara. Baik, paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Kepada semua pengguna jalan raya, berhati-hati dan sentiasa waspada. Semoga selamat sampai ke destinasi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.